Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in. Wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Aqil bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, sauman makbulan. Moga-moga puasa kita diterima di sisi Allah. Dan pelajaran kita kita ambil sikit nota. Sama bunyi ni. Nota kita dah masukkan kat dalam grup tu. Tinggal kita nak bacakan sikit lah. Jadi antara at-tahiyat ataupun ucapan yang boleh kita sama-sama amalkan juga, antaranya iaitu seperti yang kita dah bekalkan dalam grup tu, kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap tahunmu dalam keadaan baik. Kullu tu maknanya setiap. Amin iaitu maknanya tahun. Kullu amin setiap tahun. Wa antum dan kamu semua. Antum di sini asalnya khasnya untuk lelaki sahaja. Tapi bila dalamnya ada campuran, boleh digunakan perkataan antum. Maknanya lelaki perempuan sekali. Jadi wa antum dan kamu semua bi khairin. Semoga dalam keadaan kebaikan. Jadi setiap tahunmu semoga berada dalam kebaikan. Dan kita ada ana bekalkan juga nota, kira nota kaki ataupun dobit lah, yang ana sendiri tulis balik untuk dimudahkan atau diringkaskan daripada kitab. Jadi itu kita ingat balik. Kalau boleh nota-nota yang ditulis tu janganlah dibiarkan berlalu sahaja. Kan, maknanya sama ada kopi simpan kat dalam fail handphone ke, ataupun tulis balik kat buku ke, kemudian ingat, fahamkan betul-betul, insya-Allah menjadi bekalan ilmu kepada kita untuk pada masa-masa akan datang. Iaitu antaranya hukum wada'i. Kita ingatkan balik kat dalam grup tu. Hukum wada'i dengan 5 dia punya kandungan dalam dia. Iaitu pertama sebab, yang keduanya syarat, yang tiga manik, yang keempat sah, yang kelima batal. Ana siap tuliskan maknanya dan contohnya siap.
Moga-moga boleh memberi kefahaman. Tak faham, insya-Allah boleh bertanya. Ada pun pertanyaan-pertanyaan yang dulu-dulu masih lagi belum dijawab. InsyaAllah ada sikit masa lagi sebab ada kerja-kerja dan mentelaah dan muzakarah yang terpaksa didahulukan. Baik, kemudian kita baca kitab kita ni. Kenapa tu? Dia macam longgar. Kita baca muka surat khamsata wa ishruna 25. Iaitu tajuk dia Amalur Rusul. Itu bahasa Arab dia lah. Bahasa Melayu dia, amal tu maknanya pekerjaan. Rusul artinya rasul-rasul. Kalau ejaan Rasin lam tanpa waw, itu maksudnya jamak, maknanya rasul-rasul. Tapi kalau ada waw kat tengah dia tu, itu tandanya seorang sahaja, mufrad. Jadi qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, tiap-tiap seorang rasul itu dipilih oleh Allah bagi menyampaikan sekalian barang yang diturunkan kepadanya. Baik. Apa tugas rasul ni? Dia perincikan lagi. Dia kata tiap-tiap seorang rasul, tak ada. Tiap-tiap seorang rasul maknanya setiap rasul lah. Bilangan rasul tu kita sebut dah hari tu 313. Jadi setiap 313 orang tu dipilih oleh Allah. Bukannya dia nak ke apa, Allah pilih. Dan Allah pilih ni bukan baru jadi. Allah pilih tu sejak azali lagi. Macam contohlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah masa Nabi lahir tu Allah belum pilih lagi jadi rasul. Bukan maksud begitu. Maknanya Allah pilih tu sejak Allah cipta lagi. Allah cipta Nabi Muhammad di alam roh lagi. Memang dah dipilih bahawa Muhammad itu akan menjadi rasul. Cumanya masa lantikan belum lagi. Tapi pilih dah. Jadi bila Nabi berusia 40 tahun, barulah lantikan tu berlaku. Tapi pemilihan sudah ditetapkan sejak azali. Jangan kita kata Nabi Muhammad ni sebelum jadi Nabi dia manusia biasa kat macam orang lain. Nak cakap gitu kena tengok murad dia. Makna dia apa? Kalau dia maksud manusia tu sama macam orang lain, makna sifat kemanusiaan tu sama. Maknanya Nabi pun makan, minum, al-a'radul basyariyah. Itu memang sah lah. Itu betul lah. Tapi kalau nak kata setaraf, tak setaraf. Sebab kalau setaraf, manakan mungkin lahirnya kita dengan lahirnya Nabi sama. Lahirnya Nabi terpadam api majusi. Lahirnya Nabi runtuh tiang-tiang istana Parsi. Kan? Lahirnya Nabi bercahaya. Malah bukan masa lahir Nabi, sebelum Nabi lahir pun ibu baginda Nabi SAW Siti Aminah bercahaya badannya, perutnya, kerana ada satu manusia yang hebat di dalam perut dia. Jadi manakan mungkin sama. Jadi tak boleh kita kata sebelum jadi Nabi dia sama lah macam orang lain. Kalau sama tu maksud sama kemanusiaan, itu betul. Tapi kalau sama setaraf, tak betul. Mana boleh setaraf kita dengan baginda Nabi SAW. Baik. Jadi tiap-tiap seorang rasul itu dipilih oleh Allah. Yang tu kena faham betul. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Bagi menyampaikan, rasul itu tugasnya menyampaikan sekalian barang yang diturunkan kepadanya. Apa saja yang diturunkan Allah kepadanya. In huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang Nabi kata, semuanya wahyu. Sehingga kan kata ulama, bukan hanya apa yang Nabi kata, apa yang Nabi buat pun adalah wahyu. Maksud wahyu sini maknanya tingkah laku Nabi itu adalah perintah Allah. Apa saja Nabi buat.
Nabi duduk perintah Allah, Nabi berdiri perintah Allah. Kan? Adapun duduk berdiri kita ni, kelakuan kita boleh jadi ada terletak di dalamnya suruhan dan perintah Allah. Boleh jadi juga terletak di dalamnya hawa nafsu. Nak? Contoh, masa puasa, ya perintah Allah. Masa buka, takut jadi hawa nafsu. Belum buka hawa nafsu dah pergi bazar beli macam-macam. Penuh jari ni. Nampak? Mujur tak putus jari. Nak? Jadi maknanya kita bercampur baur. Adapun para nabi dan para rasul tak begitu. Apa saja yang Rasul buat, makan minumnya semua atas perintah Allah. Maknanya bukan dengan hawa nafsunya. Tapi persoalannya, Nabi dan Rasul ada nafsu tak? Ada nafsu. Ada nafsu? Faham? Betul ada nafsu. Kalau tak ada nafsu, macam mana Nabi nak makan, nak nafsu? Itu yang membezakan malaikat dengan kita. Malaikat taat perintah Allah tanpa hawa nafsu, tanpa nafsu. Tapi kita taat perintah Allah beserta dengan nafsu. Maknanya ada gangguan nafsu. Jadi para nabi, para rasul pun ada nafsu. Tetapi nafsu mereka itu nafsu yang terjaga, nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Nanti kita belajar dalam bab nafsu, dia ada 7 tingkatan nafsu. Itu dalam kitab tasawuf. Baik. Kemudiannya lagi kata Syekh ni dalam kitab kita ni, dia kata para rasul itu menyampaikan sekalian barang yang diturunkan kepadanya daripada ajaran-ajaran. Apa yang Allah turunkan kepada Rasul? Ajaran-ajaran dan hukum dan hukuman-hukuman. Jadi Quran ni dalam dia tu mengajar dan menetapkan hukum. Apa boleh, apa tak boleh. Nak? Oleh yang demikian, sebab tu Quran juga dinamakan Al-Furqan. Furqan diambil daripada perkataan faruq ataupun faraqa. Faraqa artinya pembahagian, pemisah. Jadi Quran ini memisahkan yang hak dan juga yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Jadi macam mana tak nak bagi campur yang hak dengan yang batil? Quran menjadi rujukan dan juga baginda sabdaan baginda Nabi SAW. Baik. Oleh yang demikian, tiap-tiap seorang rasul atau pesuruh itu, rasul tu makna pesuruh dah. Ni diulang je lah, rasul atau pesuruh. Sebenarnya rasul itu asal katanya risalah, rasin lam, risalah. Risalah tu risalah, message. Risalah tu message. Risal maknanya suatu message. Jadi rasul yang menyampaikan message. Yang menyampaikan message. Faham? Bukan WhatsApp. Tu. Rasul WhatsApp menyampaikan message. Bengong. Maknanya menyampaikan berita apa yang dikhabarkan oleh Allah. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sebab tu apa boleh, apa tak boleh tu namanya syariat. Baik. Di dunia adanya syariat. Dalam syurga nanti ada syariat tak? Syariat ni kita kena faham apa makna syariat. Syariat ni pantang larang. Apa boleh, apa tak boleh. Oh, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Dalam syurga nanti tak ada dah pantang larang. Kan? Waktu nak buat apa sekati, ada orang dia tanya guru dia, nak makan babi boleh tak? Dia tanya. Jawab guru dia, tak payah kata babi, bapak babi boleh. Nak ceritanya bukanlah nak suruh pergi makan babi masuk syurga tu. Ni impian besar sangat. Berapa nak masuk syurga, nak makan babi sangat. Bukan yang tu, tapi ulama nak khabar benda yang haram di dunia jadi halal di syurga. Kenapa pula jadi begitu? Dah ketentuan Allah. Lepas tu kita kena faham, babi dilarang makan di dunia ni atas kerana sebab babi tu hidung tak siap ke sebab perintah Allah? Bukan sebab muka dia hodoh, bukan sebab nama dia babi. Habis kalau nama dia babu boleh? Tak boleh juga. Sebab perintah Allah. Allah larang, Allah kata tak boleh makan babi. Jadi atas tak boleh perintah Allah itulah kita taat. Bukan sebab kerana dia babi. Kan? Kalau Allah larang kita makan ayam,
Biar sedap macam mana pun ayam, tak boleh makan. Tu kena faham. Jadi ujian kita atas muka bumi ni taat perintah Allah. Maksud taat buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Tu maksud taat. Jadi bila Allah bagi, kita buat. Allah tak bagi, jangan buat. Itu je. Tu je yang nak kena bertahan sampailah Allah ambil nyawa. Sampai Allah ambil nyawa. Bertahanlah. Apa saja yang Allah bagi kita buat, apa yang Allah tak bagi jangan buat. Tahan yang tu je. Lepas tu kata ulama, kalau tak boleh menambah kebaikan, janganlah menambah kejahatan. Mana kalau kita tak boleh nak tingkatkan amal, sembahyang sunat tarawih malas. Nak selawat malas apa, memang amal tu payah nak tambah. Dia boleh buat yang fardu-fardu je. Fardu pun slow. Nampak? Tapi okeylah dia buat juga. Tapi jangan tambah kejahatan. Sekurang-kurang. Jangan tambah dosa. Kalau dah tak boleh nak tambah amal. Kalau patah dunianya, kalau tak boleh jadi kaya, jangan sampai jadi miskin. Tu maksud dia. Kan? Kalau kita tak boleh nak tambah ekonomi kita, kewangan kita, tapi janganlah sampai jadi papa kedana. Jangan sampai habiskan duit tu sampai jatuh muflis, sampai bankruptcy terus tak ada duit. Gitu juga dalam amal kita. Kan, kalau tak boleh nak tambah amal, jangan bankruptkan amal kita. Jangan biar sampai jadi muflis. Ni semayang dah lah balok liat, ngumpat orang nombor 1. Jadi akhirnya amal tak bertambah, dosa makin bertambah. Hati-hati zaman kita ni, zaman teknologi, zaman Facebook, zaman WhatsApp, mudah sangat menyebarkan benda-benda yang tak elok. Kan? Palsu dan sebagainya, fitnah dan sebagainya. Hati-hati. Jadi gitu. Baik, jadi tiap-tiap rasul itu menyampaikan perkara-perkara inilah, ajaran-ajaran dan hukuman-hukuman. Jadi rasul itu atau pesuruh itu wajib benar. Jadi bila rasul itu disuruh Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran dan hukum, maka logiknya, sebab tu tasawur di akal. Sebab tu sebelum mengaji sifat 20 dan mengaji sifat rasul, kita mengaji dulu bab hukum akal. Maka tersawur di akal, tergambar di akal, manakan mungkin rasul itu pembohong. Kalau rasul tu pembohong, macam mana Allah suruh dia sampaikan ajaran? Takkan Allah tak tahu? Kan? Maka mustahil, akal tak diterima. Jadi bila Allah pilih dia untuk sampaikan ajaran, sampaikan hukum, maka di sana jadi sabit wajib rasul itu benar. Faham? Sebab tu datang sifat yang pertama kita mengaji as-siddiq, yakni benar. Mana mau tahu Nabi itu benar? Mau pernah jumpa Nabi? Tak pernah. Datuk meyakin sangat Nabi benar. Sebab kalau Nabi tak benar, maknanya Allah salah pilih. Kalau Allah salah pilih, maknanya Allah bodoh. Kalau Allah bodoh, tak layak jadi Tuhan. Maka akal tak boleh terima. Itu sebab kita kena mengaji hukum akal. Lepas tu dia awal lagi, kalau baca mana-mana kitab lain pun, hukum akal duduk depan sekali dia ngaji. Dia ajar yang tu dulu. Sebab nak faham yang tu dulu, penggunaan akal tu, untuk nak mengesahkan ilmu-ilmu yang lepas-lepas ni kita nak mengaji ni. Dia begitu. Jadi sebab tu dia kata wajib benar pada sekalian perkataannya. Cakap-cakap Nabi itu semua benar, supaya tidak ia menyampaikan perkara yang tidak sebenar. Supaya apa yang disampaikan itu bukan satu pembohongan. Sebab tu Nabi semua apa Nabi cakap benar. Nabi cakap benar. Yang kurang cakap benar ni YB. B juga belakang dia. Tapi bukanlah semua, tapi adalah kan. Sebab apa? Manusia biasa. Nabi manusia luar biasa. Supaya tidak menyampaikan tidak yang sebenar. Habis tu contoh. Takut kita yang belajar pondok kena belajar lebih dalam sikit lah. Bukan main atas permukaan air je. Kita kena menyelam sikit, main scuba sikit dalam kan. Jadi kalau orang tanya, habis tu masa Nabi Ibrahim kena tangkap kan, ditanya pada Nabi Ibrahim, siapa yang hancurkan bahala-bahala kecil ni? Kemudian bila tanya Nabi Ibrahim kata yang besar. Sebab ada satu bahala paling besar kat situ masa tu. Yang tu tak hancur. Kan? Jadi dia kata ni Nabi Ibrahim bohong. Nabi Ibrahim kata yang besar hancurkan, padahal yang hancurkan dia. Dia yang buat. Betul tak?
Macam mana kita nak jawab isu macam ni? Orang akan bermain dengan ilmu ni. Nak benda-benda macam ni bila kita mengaji. Zaman kita tak mengaji, zaman main motor, main cabut exhaust, pasang balik. Main zaman tu, orang tak tanya soalan macam ni. Tapi bila main dengan kitab, orang tanya pasal kitab. Ni masa tu ujian datang. Allah uji kita. Kan? Jadi macam mana kita nak jawab? Kita kata Nabi Ibrahim tak bohong. Dia cakap benar. Apa dia cakap benar? Dia kata yang besar buat. Maksud yang besar, kata ulama, bukan berhala besar tu. Yang besar sekali siapa dia? Allah yang maha besar. Tu maksud dia. Waktu kena jelas. Jadi tak ada Nabi-Nabi dan para Rasul itu berbohong. Mana ada? Siapa yang cakap? Dia kata Nabi Ibrahim pun pernah bohong. Tak sekali dia kata. Jadi kalau aku apa salahnya? Nabi pun bohong tak? Dia kata. Dia buat cakap gitu, dia telah menjatuhkan martabat para Nabi dan para Rasul. Maka hukumnya haram. Macam anda cakap dah sebelum ni, kalau dibuat dalam keadaan tidak sengaja, cepat-cepat bertaubat, minta ampun sungguh-sungguh pada Allah. Kalau cakapnya dalam keadaan sedar, maka kata ulama boleh jatuh kafir akan diri dia. Kerana merendahkan martabat para Nabi dan para Rasul. Lebih-lebih lagi pula Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni kekasih Allah. Nombor 2 selepas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad atas sekali Habibullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Jangan buat main. Kita menghina kekasih Allah, habis tu. Jadi dia tidak menyampaikan tidak sebenar dan perkara-perkara yang bohong. Para Nabi dan para Rasul tidak menyampaikan perkara-perkara yang bohong. Lepas tu Nabi bergurau pun tak bohong. Kita bergurau, jenuh bohong dalam. Nampak? Nabi bergurau tak ada bohong walaupun sikit. Jadi bukanlah maksud tak boleh bergurau. Nabi bergurau, tapi bergurau Nabi benar belaka. Tu. Banyaklah kisah kan. Ada makcik tu tanya ke Nabi, boleh tak dia masuk syurga? Nabi kata dalam syurga muda-muda je. Nabi tak kata tak boleh. Nabi kata dalam syurga orang muda-muda je. Makcik ni ingat dia tak boleh masuk syurga sebab dia tua. Menangis makcik ni. Kata Nabi, maksud saya nak makcik akan jadi muda. Masa makcik muda itulah makcik dalam syurga. Baru makcik tu suka. Gitu. Tidak dapat diterima akal. Yang ni yang dimaksudkan tidak tersaur pada akal. Kita kena fahamlah term-term ataupun perkataan-perkataan, kalimah-kalimah yang bermain dalam kitab. Sebab kita ni nak jadi asatizah, nak jadi guru-guru agama, nak jadi ustaz. Jadi tasawur tu ambil daripada perkataan sawara. Sawara artinya gambar, sawarun. Tasawur yang tergambar. Jadi maknanya tidak dapat diterima akal, artinya tidak tersaur pada akal. Maknanya tidak tergambar pada akal. Sebab akal kita ni dia berfikir dengan gambaran. Betul tak? Macam ni lah PKP ni, yang mana duduk luar daripada negeri Perak, terbayang muka mak dia. Betul tak? Duduk dekat hangat Pantai Remeh tak payah kisah. Yang duduk jauh tu lagi Sabah apa semua. Nak pejam mata terbayang. Maknanya itu akal kita tu. Dia fikir dengan gambaran. Sebab tu kadang-kadang kalau orang cerita dengan kita, cerita pula sungguh-sungguh. Macam hari tu kita cerita Perang Badar. Bila kita renung, kita dengar cerita tu, dia akan tergambar di akal kita. Tapi apa yang tergambar tu benar-benar apa yang berlaku, wallahu alam lah. Tapi kita gambar macam mana dia berperang apa semua, naik ni lawan pedang. Bila kita kata tangan dia kena putus, dia pun rasa macam tangan dia kata. Sebab tergambar. Ni bukan 3D dah ni. Ni 30D. Bukan 3D lah, 30D. Siap terasa apa semua. Sebab tu kadang-kadang hati yang cahayanya kuat, ulama cerita sikit je menitis terus air mata. Macam Tok Guru Siddiq pengalaman Ana duduk di pondoknya. Selalunya Tok Guru baca khutbah raya lah, selalunya mesti menitis air mata. Bila kami tengok Tok Guru menangis, dengan kita menangis tak? Kadang-kadang kita pun tak faham tak cerita tu sebenarnya. Nampak? Ngantuk lah tengok Tok Guru menangis. Padahal tadi dia tidur. Nampak? Tapi Tok Guru menghayati. Sebab apa? Hati dia lembut. Luaran keras, dengan musuh tegas, tapi dalaman lembut. Mudah tersentuh hati. Tu Tok Guru suruh baca ayat tu kan. Tok Guru kata bahasa Arab dia tak ingat. Jumudul aini bi kasrati
Lupa dah. Jumudul aini biqaswatil qalbi. Nah, keringnya air mata kerana rosaknya hati. Nah, rosaknya hati kerana tidak ingat mati. Lebih kurang macam itulah. Anak tak ingat ayat dia. Belum sempat hafal lagi. Tapi makna ceritanya, kalau dengar cerita-cerita tentang sirah, cerita tentang perjuangan Nabi tidak menyebabkan menitis air mata kita, itu tanda hati kita keras lagi. Hati kita masih lagi keras. Kan? Sebab apa? Sebab kita kurang tersentuh dengan macam mana pengorbanan perjuangan Nabi. Dia begitu. Kadang-kadang ada orang yang hatinya betul-betul cerah, tak payah cerita perjuangan, baru sebut nama Nabi nak menitik dah air mata. Sebab rindunya pada Nabi. Macam kita lah, kalau kita lama tak jumpa mak kita atau ayah kita, ataupun mak ayah kita tu mungkin dah tak ada, bila dengar nama dia saja bergelinang dah, merah dah mata putih ni, bergelinang dah air mata. Nak kita terlampau rindu. Contohlah, ayah dah tak ada. Bila orang tak sebut pasal ayah, dia okey. Tiba-tiba orang sebut raya ni, nak kita kena minta maaf lah kat ayah mak kita. Dengar nama ayah, dia teringat ayah dia. Ayah dia dah tak ada, Allah berlinang air mata, termenung dia. Sebab apa? Sebab rindu dan kasih yang terlampau tinggi. Begitu juga orang yang terlampau rindu dan kasih pada baginda Nabi Muhammad SAW, bila disebut saja namanya, bergelinang air matanya. Kan? Sebab hatinya cerah, tersuluh cintanya pada baginda Nabi SAW. Tapi tak apalah, sehingga kan kata ulama, kita paksa-paksa buat-buat nangis pun tak apa, kerana mendidik hati. Buat-buat nangis, tapi jangan over lah. Nak tok guru tak nangis teruk macam tu, dia nempuk-nempuk kaki siap. Nampak? Tu nampak sangat ngada-ngada. Nampak? Lawan tokeh. Nampak? Tersedu tak apa dah, tersedu. Jadi nampak? Ini sampai nak onta-onta. Dah kali tok guru ambil kayu, aku baca kau tebah pun tak nangis macam tu. Tu maknanya, mendidik hati, insya-Allah. Baik. Tidak dapat diterima akal, tak tersaur pada akal bahawa seseorang pendusta, pembohong akan dilantik menjadi utusan Allah. Akal tak boleh terima. Orang yang Allah lantik tu pembohong, tak boleh terima. Tapi akal boleh terima menteri yang kita lantik pembohong. Itu akal boleh terima. Sebab apa? Sebab yang tukang lantik 2 kali bohong. Nampak? Lepas tu kita dapat, dululah, sekarang ni okey sikit lah. Yang dulu-dulu kita dapat kerajaan pembohong, menteri pembohong. Sebab apa? Yang lantiknya, yang pilih ni pun kuat bohong. Kan? Kuat bohong. Benda tak boleh claim, dia claim. Allah, kita pernah kerja, kita tahu lah juga. Kan? Claim taksi, padahal dia tak naik taksi, claim taksi. Buat makan duit tu, buat makan anak bini. Berkat tak berkat? Lepas tu jadi cacah merba keluarga, anak jadi rosak dan sebagainya. Sebab masuk dalamnya duit syubhah, duit yang diragukan, takut-takut jadi haram pula. Kan? Bukan ambil hak dia. Sebab apa? Cinta dunia. Gaji yang ada tak cukup-cukup, nak tambah lagi. Anak dulu, yang tu orang bahagian kerja kerajaan lah, selalunya government. Anak dulu kerja swasta, kita pun terlibat kat dulu sebab ikut senior-senior. Ikut orang lama banyak buat macam tu. Jadi kita ingatkan benda ni tak salah buat juga. Beli barang nak buat kita nak buat tukang kan. Jadi sebab kita yang supervisor bahagian situ, jadi bila barang kurang apa, kita yang kena pergi order. Jadi bila order tu, syarikat kalau beli tak beli sikit-sikit, dia beli banyak-banyak. Bila banyak, kita minta token tu buat resit, buat harga tu double. Supaya nanti claim dengan company, kita dapat lebih. Jadi kita bayar kat dia, bayar barang harga tu je. Jadi yang lebih tu bagi 2. Kita dengan token kedai. Token kedai ambil separuh, aku ambil separuh. Macam tu. Tu panggil markup, dia panggil. Bohong banyak yang terlibat macam tu. Lepas tu garu kepala sampai botak tengah kepala. Kenapa anak lembab sangat, bodoh, SPM sampai 18E. Dah tanya bodoh, kenapa hang bagi makan anak hang makan apa? Saya bagi makan nasi ya. Tahulah nasi, tapi sumber rezeki ambil mana? Tak campur benda yang haram, tak campur benda-benda yang meragukan.
Lepas tu jangan yang tu. Biarlah kita dapat sikit je, tapi yakin ini benar-benar halal. Ada. Tu. Jadi tu. Jaga sungguh-sungguh. Jadi tak mungkin orang yang dilantik oleh Allah Ta'ala untuk membawa utusan dia, membawa ajaran dia, hukum hakam dia. Takkan Allah ambil orang yang pendusta? Kalau Allah ambil orang yang pendusta, maknanya Allah jahil. Sebab Allah tak tahu, lupanya dia ni pendusta. Allah silap bagi. Allah silap bagi kat dia jadi rasul. Porak peranda habis. Kalau macam tu Allah tak erti. Maknanya terluputlah sifat kealiman, sifat alim tu tak ada, sifat ilmu tu tak ada lah pada Allah. Mustahil. Akal tak boleh terima. Kita dah sabitkan 20 sifat ni wajib pada Allah, termasuk sifat ilmu ni. Bila kita kata Allah bersifat ilmu, mana Allah tahu segala-galanya. Jadi Allah tahu orang yang Allah lantik ni pendusta ke tak pendusta, Allah tahu. Kita Allah tak lantik kita, sebab Allah tahu dah. Kuat bohong. Dalam 100 kata, 90 je yang bohong. Tu. Baik. Jadi lagi, bahawa seseorang pendusta akan dilantik menjadi utusan. Dan tiap-tiap utusan pula itu wajiblah ia seorang kepercayaan. Dan kalau Rasul itu cakapnya benar, maka wajiblah bila dia cakap benar, maka dialah yang paling dipercayai. Siapa lagi orang yang boleh paling dipercayai melainkan orang yang paling benar? Betul tak? Sebab tu ni rentetan dia. Dia nak bawa kepada kita ni sifat-sifat Rasul tu. Macam mana rentetan dia antara as-siddiq dengan al-amanah. Jadi macam mana boleh datang al-amanah? Kerana adanya as-siddiq ni tadi. Benarnya perkataan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi, ini menunjukkan Nabi lah orang yang paling al-amanah. Apa makna amanah? Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Apa yang disuruh? Iaitu wajib dan sunat. Yang dilarang makruh dan haram. Jadi para Nabi dan para Rasul tidak akan buat perkara yang makruh, apatah lagi yang haram. Adapun perkara yang sunat macam wajib padanya. Lepas tu Nabi tak tinggal solat sunat witir. Kita witir Ramadan je lah. Biar Ramadan ni tak tahu lah jumpa lagi tak witir. Ada yang tanya, ada tak witir pas Ramadan? Pula dah ni nampak sangat ngengong. Tapi Nabi tak tinggal witir. Sebab Nabi tak tinggal duha. Sebab yang sunat jadi macam wajib pada para Nabi. Sehingga kan Nabi pernah qada semayang sunat qabliyah. Semayang sunat qabliyah. Kalau tak silap solat asar. Kebetulan ada orang daripada luar datang bertemu Nabi di rumah. Jadi waktu tu nak dekat-dekat dah nak masuk semayang asar. Jadi tengah Nabi layan tetamu, tiba-tiba azan dah masuk waktu asar. Jadi pun Nabi terus pergi semayang. Jadi tak dan. Untuk solat sunat qabliyah tu tak dan. Anda tak pasti sama ada asar atau zuhur. Kalau tak silap asar. Jadi tak dan, nak semayang dulu. Jadi terus semayang fardu. Habis semayang fardu tu Nabi qada balik semayang sunat yang sepatutnya didirikan sebelum semayang tu. Jadi di sini juga ulama mengambil daripada hadis tu, boleh kita qada barang-barang yang melibatkan sunat ni, yakni semayang sunat ni. Tapi dengan syarat semayang tu menjadi amalan sungguh pada kita. Contohnya dia tak pernah tinggal semayang duha, tiba-tiba hari tu tertinggal. Sebab terlewat, bangun ke ataupun ada kerja lain, orang cakap apa, tertinggal. Lepas tu pas zuhur baru ada masa, boleh dia qada semayang duha tu lepas zuhur. Tapi dengan syarat memang jadi amalan. Tapi kalau tak jadi amalan sungguh, amalan tetap tak boleh. Ni dah habis mayang bitir, mayang apa pula? Ni mayang duha. Apa duha waktu malam lah ni? Dah aku nak buat lah ni. Bila bawa ni start. Jadi tu belum amalan tetap. Ni amalan tetap ni dah jadi kebiasaan, memang tak pernah tinggal. Sehingga kan kata ulama, masuk amalan tetap tu 40 hari berturut-turut tak pernah tinggal. Itu baru dipanggil amalan tetap. Jadi kalau kita dah jadi amalan tetap, kita tahajud, biasa bangun sekali itu je, tersilap macam mana hujan lebat malam tu, mimpi pula sedap kahwin dengan anak raja kan. Jadi tak bangkit tahajud.
Pas mayang subuh baru qada balik tahajud malam tu. Boleh. Sebab dah jadi kebiasaan. Tapi sekali tu je lah dia ni. Tapi yang macam kita ni tiap-tiap malam mimpi anak raja. Kan? Jadi memang selalu tinggal tahajud. Yang tu tak boleh qada. Kan? Yang tu itu bukan jadi amalan tetap. Kan? Dia begitu. Jadi gitu. Tiap-tiap utusan itu wajiblah ia mana tadi? Menyampaikan bukan. Tadi amanah dulu. Utusan wajiblah ia seorang kepercayaan pada membawa dan menyampaikan sekalian perkara yang diutuskan dia. Jadi apa saja yang Nabi bawa itu benarlah. Sebab apa benar? Sebab Nabi orang yang dipercayai. Maknanya tidak ada kesilapan dan tidak ada kedustaan dan sebagainya. Baik. Tapi kita kena hati-hati. Kalau nanti mana tahu kita mengaji lebih dalam, kita mengaji sirah dan sebagainya, mungkin di sana nanti kita akan jumpa mana-mana ada peristiwa yang Nabi pilih begini, tiba-tiba sahabat pilih yang lain. Rupa-rupanya pilihan sahabat itu yang lebih elok. Jadi maknanya Nabi tak tahu ke? Bukan maksud begitu. Bukan maksud begitu. Tapi ini adalah jalan ataupun kehidupan yang Allah nak ajar pada kita, nak tunjuk pada kita bahawa walaupun Nabi seorang pemimpin, tapi Nabi tidak bongkak. Nabi tak ada yes boss. Nabi tak kata semua kena taat. Nabi boleh terima pendapat sahabat. Maknanya walaupun kita jadi pimpinan atas, kita jadi ulama besar dan sebagainya, tak salah untuk kita mendengar pendapat daripada orang bawahan kita. Sekiranya pendapatnya benar. Contoh macam kita cerita Perang Badar itu, cerita tentang telaga air tu, kan? Katanya Habab bin Munzir, dia kata lebih baik ambil telaga yang depan. Nabi mula pilih tempat yang jauh sikit. Kata Habab, baik ambil depan sana lagi, kan? Jadi Nabi terima pandangan Habab. Jadi itu bukan maksud Nabi pun tak erti nak pilih. Bukan maksud begitu. Tapi Allah nak ajar pada kita boleh menerima pandangan. Tak ada masalah. Yang tidak ada nasnya. Ada nas tak boleh dengar pandangan orang lain. Ikut nas lah. Ikut Quran, ikut hadis. Kan? Yang mana datang dalam bentuk wahyu. Itu tak boleh petikai lah. Contohnya macam solat Jumaat ni. Jadi isu kan. Banyaklah orang duk tanya. Ustaz ni minta penjelasan Ustaz. Ustaz tolong beri penerangan. Ustaz tolong terangkan. Kita kata nak terang apa lagi? Tu mufti kata dah. Kita bukan mufti. Mufti kata dah. Boleh semayang Jumaat 12 orang. Dia ikut dah. Sebab mereka ngaji kitab bukan macam kita. Kita Zadul Muta'alim tak habis-habis lagi. Mereka ngaji kitab tebal-tebal. Mereka tahulah. Kan? Dia yang kalau dalam nas hadis mengatakan bahawa solat Jumaat wajib didirikan dalam bentuk perhimpunan. Maksud himpun tu mesti ramai. Bila ramai, di situ berlaku khilaf di kalangan ulama. Ramai tu berapa orang? Jadi ada pandangan kata banyak ni. Tapi antara pandangan yang masyhur, mazhab kita lah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata 40 orang. Tapi ada di sana juga kaul-kaul, pandangan-pandangan yang lain. Antaranya ada pandangan yang agak kuat juga, iaitu mengatakan sekurang-kurang 12. Tapi tengok pada wakil lah, keadaan uruf dan sebagainya. Keadaan waktu tu macam mana. Dan mufti kita atau ulama kita mengatakan bahawa semayang Jumaat 12 orang ni saja bukanlah maksud bersenang-senang. Ni kerana ada masalah besar yang lain timbul. Seperti mana ni masalah pandemik COVID ni. Jadi bila ada masalah COVID ni, yang tu yang keluar fatwa kata 12 orang sahaja. Tapi kalau waktu aman tak adalah jangan 12 orang je. Kita semua kena pergilah, kan? Itu kena pandai. Contoh lagi, masalah saringan tu, masuk ni benda tu kat dalam hidung tu. Kan, anda telefon Tok Guru sendiri, anda tanya Tok Guru, batal tak puasa ni? Tok kata batal. Sebab baca dalam kitab-kitab fiqh, kitab-kitab pondok, kitab Matla'ul Badrain dan sebagainya, mengikut kaul, mengikut pendapat kata Imam Syafi'i, bila lepas daripada tulang hidung, ni tulang hidung, kalau lepas dari tulang hidung tu maka batal. Sebab dia had dia sampai tulang hidung. Jadi memang dia masuk sampai sini, kan? Masuk sampai sini, lebih daripada tulang hidung. Jadi kalau ikut kaul tu batal. Tapi bila kita Google pula, mufti Kelantan, banyak mufti lah,
Mufti wilayah Menteri Agama kita pun Dr. Zulkifli Al-Bakri kata tak batal. Jadi macam mana kita nak menghadapi benda ni? Kita mesti ambil kata batal sebab nak beli KFC. Dia lagi suka batal dah masa hari ni. Jadi macam mana nak jalan selamatnya? Al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf itu lebih baik. Jadi nak keluar daripada khilaf macam mana? Ambil jalan selamat. Kita menyangka-nyangka. Okey, baik. Nyangka-nyangka kalau tak batal. Kalau tak batal, rugi je kita pergi makan pula hari tu. Lagipun, walaupun katalah hari tu kita batal, jangan ingat kita boleh makan. Dalam hukum kata tetap kena imsak. Maksud imsak menahan diri daripada makan. Walaupun kita katalah kita pegang kata batal, tapi bukan boleh suka-suka makan. Balik cepat-cepat masak nasi, Maggi apa semua. Nak bau pukul 10 bau Maggi. Pukul 10 bau dia pasal bau Maggi. Saringan kata. Tetap kena tahan, tak boleh makan. Tak boleh. Jadi rugi lah kita. Jadi kita menyangka-nyangka puasa kita masih sah. Kalau betul sah, dapat pahala. Kemudian habis Ramadan ni kita ganti juga sehari. Sebab menyangka-nyangka takut yang hari tu punya batal. Jadi kita selamat tak? Selamat. Ni yang dikatakan ulama al-khuruju minal khilaf mustahab. Tu lebih selamat. Kita ambil pandangan yang tengah. Sebab ada pandangan kata batal, ada pandangan tak batal, kita ambil tengah-tengah. Jalan selamat. Kita buat dua-dua. Kan? Jadi lepas habis ni kita gantilah satu. Jangan tak ganti pula. Yang pergi saringan hari tu lah. Tu. Dan menyampaikan sekalian perkara yang diutuskan dia. Jadi Rasul menyampaikan sekalian perkara yang diutuskan, yang disuruh. Maksud diutus ni yang disuruh sampai. Adapun yang tak disuruh sampai, para Rasul tak menyampaikan ia. Sebab macam kita sebut dah, dia ada sunnah yang dilarang kepada umat, tapi sunnah tu khas untuk Rasul. Contoh kahwin lebih daripada 4. Itu khas untuk Rasul, Nabi kita Nabi Muhammad. Adapun kita umat tak boleh. Lagi khas untuk Rasul, isteri-isteri Nabi menjadi ummul mukminin, ibu kepada orang beriman. Jadi sebab tu bila Nabi dah wafat, semua isteri Nabi tak boleh dinikahi oleh sesiapa pun. Para sahabat tak boleh nikah, kerana itu bukan ibarat dah, memang ibu orang beriman, mak kita. Macam mak kita dah tak boleh. Tapi tak boleh lah pegang. Kan? Cuma dari segi hukum nikah ni tak boleh nikah dengan isteri-isteri Nabi. Kenapa? Itu khas untuk Nabi, khas untuk Rasul. Ada yang boleh ikut, ada yang tak boleh ikut. Lagi khas, sunnah khas untuk Rasul. Nabi bangun tidur terus sembahyang subuh tanpa ambil wuduk. Pernah berlaku. Kerana apa? Kerana itu Nabi. Sahabat tanya, Nabi kata, aku tidur tapi hatiku jaga. Mataku lelap tapi hatiku jaga. Kalian mata lelap, hati pun lelap. Jadi tak boleh. Nabi tak. Jadi kita tak boleh ikut Nabi. Dalam bab tu tak boleh ikut Nabi. Bangun-bangun dengan peta sebelah ni penuh. Ya Allah. Tak ambil uduk pun. Tak boleh. Kan? Kena ambil uduk lah. Tu. Baik. Ia tidak akan berkhianat. Para Rasul tak akan khianat. Apa makna khianat? Khianat ni belot. Makna khianat, kata tok guru kita, iaitu buat yang makruh dan buat yang haram. Siapa buat makruh haram, termasuk dalam khianat. Kalau terbuat, segera bertaubat. Tapi seboleh-boleh jangan buat. Sebab akan masuk khianat dalam tu. Tak? Dan benda makruh mudah. Benda makruh. Ambil wuduk air berlebihan. Makruh. Lepas tu kena hati-hati dalam semua tingkah laku. Ada seorang tok guru ni, dia nak ambil wuduk dekat pakai pilih air kan. Setiap kali nak ambil air baru dia buka. Dia nak basuh muka, dia buka buka pun halu, air nitik halu gitu je. Basuh muka. Bila dia dah takung air dalam tangan dia nak sapu ke muka, dia tutup dulu pilih tu. Lepas tu nak basuh tangan pula, buka balik. Dah habis basuh tangan, tutup balik. Jap buka, jap tutup, jap buka, jap tutup. Betul-betul dia nak jimat air tu. Kita buka sampai kek bunyi. Kalau plastiknya patah dah, mancut terus air. Bazir betul air. Pam. Suatu tok guru, kalau perasan tok guru Siddiq tok guru kita, dia suka ambil uduk di kolah. Kerana air di kolah banyak jimat.
Kita basuh muka, masuk balik air dalam tu, dan tidak menajiskan air dan tidak mustakmalkan air, sebab airnya lebih daripada 2 kolah. Jadi air pakai balik je situ, kan, berbanding dengan air paip. Tapi kalau dah tak ada air kolah, jangan pergi paksa kak. Sampai pergi jauh mana, pergi cari kolah, padahal situ ada air paip. Tak boleh, saya nak beramal. Beramal pun tengok keadaan lah, bengong. Nampak? Jangan pergi salah, betul. Ada orang jenis dia tak pandai cara macam mana nak masa mana nak guna amal warak, masa mana nak guna amal biasa. Dia nak konon-konon dia ahli warak, nak pakai warak je semua. Yang ni, yang khabar ni Tok Guru sendiri cerita. Ada seorang syekh, orang panggil syekh lah, seorang kira orang tahap macam panggil dia macam ulama lah. Tak apalah, dia amal, dia makan sila duduk. Habis ceramah masjid tu, orang bawa pergi makan. Sebab masjid tu suruh makan kat masjid je, tapi kali ni bawa pergi kedai. Bila bawa pergi kedai, mana dia makan sila, kedai makan atas kursi lah. Dia tak nak duduk atas kursi. Dia kata amalan saya makan bawah, duduk bawah. Habis, tolak habis meja-meja. Tukang kedai terpaksa tolak. Jadi ni menyusahkan orang, tak boleh macam tu. Kan? Warak ni jangan sampai menyusahkan orang lain. Itu dah salah. Kerana menjaga hati orang itu lebih warak daripada nak jaga warak kita sampai melukai hati orang. Itu tak boleh, tak betul tasawuf kalau begitu. Betul kata ulama dalam bab semayang, ada orang semayang dia tak berapa rapat, nampaklah dia celah sikit, tapi tak besar sangat, adalah celah sikit. Besar-besar Ali boleh lah masuk, kan? Besar-besar kita tak lepas je. Tapi konon-konon dia nak warak, dia dah datang lambat, dia nak duduk kat saf pertama, dia celahkan juga. Maka kat situ memanglah tak sampai tahap dosa, tapi dia telah melukakan hati kawan di dua-dua belah tu. Sebab habis bila masuk, kawan tu mesti tak terasa, masuk juga datang. Jadi orang bengang lah, sakit hati. Jadi kata ulama, dia rela duduk di saf kedua kerana tak nak melukai hati kawannya yang di saf pertama. Takut nanti orang akan terasa hati sebab tempat sempit pergi masuk juga, maka dia dapat fadilat saf pertama walaupun dia duduk di saf kedua, kerana keutamaannya menjaga hati manusia, hati orang. Betul kadang-kadang ada orang salah mengaji tasawuf, dia jaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia dia main langgar gitu. Tak boleh. Hablum minallah, hablum minan nas. Jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Lepas tu kita lagi kuat mengaji tasawuf, lagi kuat senyum. Ni tak kerah. Tahulah pencin askar pun, kan? Misai macam tanduk kebau. Salam. Allahu akbar. Senyum sikit oi. Berat sangat. Kata ngaji tasawuf, tarekat kamai kopiah tinggi ni. Kopiah. Tajam kopiah. Allahu akbar. Jangan gitu. Kan? Orang ngaji tasawuf lagi ceria, senyum kat orang, baik ramah dengan orang. Bukan tak boleh nak tasbih, tapi tengok keadaan lah. Sampai orang ajak nak sembang tasbih kan, mana ambil tali tasbih, ikat leher dia. Tapi tayang kat bilik, tayang kat rumah tak tasbih pun, nak berdengkur khak tidur. Kat depan orang kameng. Yang ni lakon-lakon semua ni. Tak ada guna. Biarlah pada pandangan manusia nampak hebat, di sisi Allah, Allah lebih tahu. Lepas tu jangan gitu kita. Kalau nak berjuruh sungguh, nak power, masa kita seorang-seorang. Masa seorang-seorang, depan orang, ya, bukanlah tak payah buat langsung, tapi berlebih kurang. Ada begitu. Berkhianat, pecah harapan. Harapan memang pecah lah. Nama pecah, nama harapan, Kedah pun tumbang. Pecah harapan sebab khianat, nampak ni. Sebab khianat, pecah harapan. Dengan sebab tiap-tiap rasul itu benar pada perkataan serta kepercayaan pada pekerjaan. Jadi manakah mungkin nabi para rasul itu khianat, kerana mereka itu benar dan amanah. Jadi kalau benar dan amanah ada, takkan khianat. Maksudnya begitu. Maka wajib qasad akal, bukan qasad pada. Maka wajib pada akal, maksud pada akal tasawur, tergambar di akal itu wajib. Maka wajib sini hukum apa? Hukum apa wajib sini? Hukum akal. Maka wajib pada akal bahawa ia menyampaikan sekalian perkara-perkara yang disuruh ia sampaikan kepada umatnya.
Jadi wajib pada akal bahawa para rasul itu menyampaikan sekalian perkara yang disuruh ia sampaikan kepada umatnya. Yang ni dia nak maksudkan tabligh yang ketiga. Jadi kalau rasul tu siddiq, rasul tu amanah, bila dia amanah jujur, takkan dia sembunyi. Jadi mustahil dia kitman, dia takkan sembunyi. Bila takkan sembunyi itu datang sabitnya tabligh. Maka wajib rasul itu tabligh, menyampaikan pada umat. Jadi kalau benar kita ni jujur dalam mengaji, wajib kita menyampaikan ilmu. Tapi kalau kita menyembunyikan ilmu, maknanya kita tidak amanah pada ilmu tu. Yang ni kita kena takut. Anak takut bab tu. Bukan kita nak mengajar sangat pun, bukan nak kata kita bagus sangat, hebat sangat, nak alim jauh sangat, kita alim. Sebab tu anak kalau boleh memang nak tolak aja. Tapi dah memang orang cakap dah jadi tugas dan tanggungjawab kita sebagai pendakwah, kena ke hadapan juga. Lagi-lagi kalau berforum, kena pula orang yang kita forum, dalam forum tu asatizah hebat-hebat. Kita menggeletar terus kat depan, tak senang duduk kan. Sebab apa? Sebab kita tahu tahap diri kita, ilmu kita takat mana. Kita tahu orang sebelah kita tu ilmu dia takat mana, hebat kan. Jadi kita tahu. Tapi kerana takut yang kedua pula, apa dia takut? Takut tidak menyampaikan kepada umat, itu salah satu khianat, yakni tidak amanah terhadap ilmu. Maka wajib juga kita sampaikan. Dalam takut-takut wajib juga kita kena tegakkan. Dia begitu. Ini sampai takut akhirnya dia membelakangkan amanah yang telah Allah beri. Sampai tak nak mengajar, tak nak menyampaikan pada umat, tak boleh. Itu menjadi tanggungjawab kepada kita. Ada orang dia kata saya belum alim, tunggu alim lah baru saya sampai. Ana tanya balik, bila alim? Bila akan jadi alim? Kita tahu kita akan alim bila? Dia kata 4 tahun lagi alim. Aku boy, ulama pun ngaji lebih daripada 4 tahun. Itu pun tak kata alim lagi. Mu kata 4 tahun mengaji, mu akan sampai tahap alim. Hebat sungguh. Maknanya nak ceritanya kita takkan alim. Bila takkan alim, dah kalau nak tunggu alim baru nak mengajar, bila alim? Mati esok baru nak mengajar. Bukan akhir tanya ni nak pergi mengajar. Ngajar apa duduk dalam ni dia diam. Tak boleh pergi mana dah. Masa ni lepas tu pepatahnya, kita mengaji. Tapi bila ada seruan jihad, seruan untuk berjuang menegakkan agama Allah, kita keluar. Tapi pedang belum ada. Kalau tak ada pedang, apa yang kamu ada? Ada pisau potong sayur kat dapur tu ada lah. Bawa pisau. Pisau satu pula, dah kawan ni ambil, seorang lagi pula kata pisau habis lah. Dia ambil lah. Habis apa yang kamu ada? Beruh gigi boleh? Beruh gigi pun jadi. Maknanya apa saja yang mu ada, walaupun sikit, bawa dalam perjuangan Islam. Jadi bila orang minta kita berjuang untuk nak menegakkan agama Allah, ilmu yang mana kita ada, ilmu sedikit itulah kita bawa untuk perjuangan. Kerana Allah bukan tengok sikit atau banyak, Allah tengok kita berjuang atau tak berjuang. Bukan sikit ke banyak. Apa guna ilmu banyak-banyak tapi tak berjuang? Tak jadi juga. Jadi ini tugas kita bersama. Yang ni yang Tok Guru Siddiq Noor didik kita. Kan? Kita buatlah sambil-sambil. Sebab tu kalau boleh kita haraplah jangan tinggalkan pondok dalam waktu masa ni. Maknanya kita kekal mengaji di sini 4, 5, 6 tahun ke sebagainya. Sambil-sambil situ kalau ada orang minta mengajar surau-surau kecil ke apa, tak kisah, masuk. Jadi macam tu kata, jadikan pondok ni macam markas. Kita pergi keluar berjuang, balik ke markas. Macam sarang. Burung terbang, dia balik ke sangkar balik. Tu terbang, balik ke sangkar balik. Gitu. Siang kita mengaji dengan guru kita, Tok Guru Siddiq Noor. Malam kita pergi berjuang. Lepas tu balik. Siang macam tu balik. Itu rutin kehidupan kita. Jadi 2 fadilat kita dapat. Fadilat mengaji pun dapat, fadilat mengajar pun dapat. Allah. Apa lagi mau? Lepas tu hal dunia Allah bagi macam tu saja bagi. Macam-macam rezeki Allah bagi, insya-Allah. Dia begitu. Cubalah amalkan pelan-pelan. Ni yang muda-muda ni kita harapkanlah jadi pelapis-pelapis. Sebab awal dulu pondok, orang lama tahulah, Tok Guru pernah sebut, ana nak hasilkan 10 orang Siddiq Noor, kata Tok Guru. Barulah ana rasa ana pejam mata sok. Masuk pejam mata tu tak ada lah sok. Bila Tok Guru tak ada sok, Tok Guru puas hati. Sebab 10 orang Siddiq Noor lahir. Bukanlah nama kita kena tukar jadi Siddiq Noor semua dah. Tak, maknanya anak murid dia.
anak murid dia dapat dihasilkan, insya-Allah. Kan? Baik. Bahawa ia menyampaikan sekalian perkara-perkara yang disuruh ia sampaikan kepada umatnya. Ia tidak akan menyembunyikan sesuatu daripada umatnya. Rasul tak akan sembunyi. Kalau Rasul sembunyi, maknanya Rasul tak amanah lah. Ada benda patut suruh Allah suruh sampai, tapi dia tak nak sampai. Itu tak amanah. Itu khianat. Tak jujur. Kan? Jadi kita pun janganlah macam tu. Kita memang bukan Rasul, kita memang bukan Nabi, tapi kan kita buat kerja yang mewarisi kerja Nabi. Jadi bila Nabi menyampaikan, kita pun mesti menyampaikan, jangan sembunyikan. Lagi-lagi keadaan dunia zaman kita hari ni penuh dengan kesalahan-kesalahan. Kadang-kadang bukan kesalahan yang dalam-dalam, kesalahan yang jelas. Orang Islam minum arak, main judi. Itu memang jelas. Kalau yang benda dalam-dalam, mungkinlah kita kena bahas dulu. Yang ni tak payah nak bahas. Yang ni terang, jelas dan nyata, ada dalil yang kuat. Kan? Yang ni kita kena sama-sama tegakkan. Lepas tu kita nak kena tegur menegur. Kan? Dia kata, ada pula yang kata gini, ni lah kawan-kawan ni makam tasawuf lah sangat. Kan? Tapi dia bukan tasawuf, dia tasawuf. Nah, dia kata, macam mana saya nak tegur Ustaz, saya sendiri pun tak betul. La ilaha illallah. Abi mu nak cari siapa yang betul? Cuba bagi tahu ana, siapa yang paling betul? Selain para nabi dan para rasul lah. Mereka memang semua betul. Tapi selain nabi dan rasul, siapa paling betul? Ada. Sahabat pun bukanlah kita nak jelekkan sahabat, tapi sahabat pun ada kadang-kadang ada salah dan silap. Sebab apa? Sahabat pun manusia biasa. Kan? Jadi tak ada siapa pun yang memang betul, perfect, tak pernah buat salah. Tak apalah kita tegur. Dan apa yang kita tegur tu sebenarnya patah balik kat diri kita juga. Janganlah bila kita tegur orang, memang kita nak bagi dia jatuh kau. Memang aku bagi santap. Jangan macam tu. Itu maknanya dah salah tu niat kita. Kita cakap ni sebab nak tegur diri, sambil-sambil menegur sahabat-sahabat yang lain supaya kita berpegang, kita akan berpimpin tangan sama-sama masuk syurga. Kan kita seorang nak masuk syurga. Itu pun kalau kita masuk syurga. Silat-silat orang yang kita nasihat, orang yang kita tegur, itulah yang masuk syurga dulu banding kita. Ana dulu ada seorang, dia selalu mengaji dekat Masjid Berwas. Lepas tu dia kerja askar TLDM. Lain kali dia kena pindah, dia dah semangat dah, dia sonok. Dia orang Sabah, dia sonok sangat mengaji kat sini lah. Dia kerja sini, dia mengaji sini. Dia kata baguslah ada kuliah apa semua. Daripada tak pakai serban, dia belajar cara pakai serban semua. Dia minta ana datang rumah dia, ajar dia ikat serban. Bagus dia minat nak mengaji, belajar ngaji alif bata. Belajar daripada Iqra sampai boleh baca Quran, sampai dia hafal dah ayat-ayat Quran sikit-sikit. Jadi tiba-tiba diuji oleh Allah, buah dia hantar balik, suruh berkhidmat di Sabah, kena balik Sabah. Jadi masa hari dia nak pergi ke Sabah tu, dia hantar mesej kat saya. Dia kata, Ustaz, nanti kalau dah berlaku kiamat esok, kalau Ustaz masuk syurga dulu, Ustaz carilah saya dalam syurga tu. Kalau Ustaz tak jumpa, Ustaz tanyalah Allah, mana sahabat saya nama sekian-sekian, dia sebut nama dia. Kan? Ustaz doalah minta Allah masukkan saya dalam syurga sama dengan Ustaz. Ana baca tu Allah terus jatuh air mata. Sebab dia kata Ustaz masuk syurga. Kita pun tak berapa nak yakin, tak berapa nak confirm betul ke kita boleh masuk syurga. Sembang memanglah kemas. Tapi nak kata memang aku ahli syurga dah Allah. Sebab ayah nak kata. Lain kali kita kata, abang, Allah, berat abang cakap macam tu. Abang, kalau abang masuk syurga dulu, abang cari saya, bang. Kalau abang tak jumpa saya, abang tanyalah Allah, mana ustaz yang pernah ajar saya dulu, saya tak nampak dia dalam syurga. Allah tolonglah masukkan ustaz saya ni dalam syurga. Doakan saya, bang. Sebab kita tak tahu. Boleh jadi kita yang depan ni cakap je lebih, bagian buat melingkup. Nampak? Tapi bagian orang dengar, kadang-kadang dia lebih yakin pula, dia buat sungguh-sungguh, kadang dia pula yang masuk syurga. Boleh jadi anak murid masuk syurga daripada guru. Kan? Jadi kita semua saling perlu memerlukan sama-sama. Cumanya ialah kita kena tolong sampai, sebab Allah dah sampaikan pada kita, kita kena sampai. Bukan maksud yang menyampai itu lebih hebat daripada yang disampaikan. Tapi dah menjadi tugasan dan amanah. Jadi jangan gunakan alasan macam mana saya nak nasihat dia, saya pun tak betul. Tak. Nasihatlah. Supaya kamu pun betul, dia pun betul. Teruskan nasihat. Adinu nasihat. Agama itu nasihat menasihati. Dia begitu. Tidak akan menyembunyikan yang daripada yang diperintah ia menyampaikan dia. Nampak?
daripada umatnya, ia tidak akan menyembunyikan sesuatu perkara selain daripada yang diperintah ia menyampaikannya. Maknanya apa yang disuruh sampai baru Nabi sampai. Yang tak disuruh sampai maka Rasul tidak sampaikan. Sebab tu ada sunnah yang boleh diikut, ada sunnah yang khas untuk Rasul sahaja. Tiap-tiap Rasul itu akan menghadapi kepayahan pada menyampaikan ajaran-ajaran. Dan ini juga menjadi sunnatullah nama dia. Maknanya memang kelazimannya begitu. Mana-mana Rasul bila dia menyampaikan ajaran yang datang daripada Allah ini, pasti dan pasti, confirm, bukan mungkin, confirm, dia akan mendapat kepayahan, menghadapi kepayahan. Jadi apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ni? Pengajarannya, kita yang nak mewarisi kerja kenabian ni, nak menyampaikan dakwah ni pun confirm dan confirm lah akan mendapat kepayahan. Sebab apa? Kalau Rasul pun dapat payah, takkan kita dapat senang? Rasul berdakwah siap dengan mukjizat. Kita mana ada mukjizat? Dengan ada mukjizat pun payah, apatah lagi kita yang tanpa sebarang mukjizat, lagilah payah. Jadi janganlah kata, Allah Ustaz, payah nak dakwah, malas saya nak dakwah dah. Tak boleh itu. Lagi kita nampak payah, itu menjadi hin dan tanda Allah bagi tahu kat kita, seolah-olah Allah bagi tahu kat kita bahawa apa yang kamu buat tu betul. Sebab apa betul? Tandanya payah. Tapi kalau kamu buat tu senang, tak ada payah, cek balik, takut-takut ada silap. Macam mana tak senang je, ikut je kata pemerintah. Memang senang, gaji masuk berpuluh-puluh apa semua, pemerintah kata gini, halalkan haram pun kata halal, cari ayat, cari ini untuk mengharuskan nak benda-benda yang lara, benda yang maksiat. Tapi kalau kita ikut nas betul-betul, ikut Quran, ikut hadis, akhirnya akan bercanggah dengan pemerintah, bercanggah dengan hawa nafsu manusia ramai-ramai sekaliannya. Bila bercanggah, ramailah orang anti kita. Ramai orang tak suka, melainkan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Memang begitulah. Dan ada dulu nak berjuang dalam pondok, bau dalam pondok, bukan luar pondok, bau dalam pondok. Kita kata kenapa tak sihat kawan, tak nasihat kawan tu, tak bangkit mayang subuh, tak gini. Saya bukan apa bang, saya malas nak gaduh-gaduh. Saya nak duduk sini, nak elok-elok je. Allah, kita bukan suruh cari gaduh, kita suruh tegakkan agama, tegakkan yang hak, amar makruf nahi mungkar, tegakkan yang disuruh Allah. Tapi kalau dalam menegakkan agama Allah itu menghadapi cabaran, menghadapi ujian, menghadapi pertelingkahan, menghadapi pergaduhan, menghadapi orang benci kat kita, nak hadap macam mana? Hadap je lah. Kita bukan pandang orang benci kita, kita pandang kalau Allah benci kita. Itu masalah. Itu masalah lagi besar. Allah benci kita. Sebab Allah benci kita? Mu kuat ibadat tapi membiarkan kawanmu habis rosak daripada ibadat kepada Allah. Sedangkan kamu tahu. Nampak? Itu lebih berat lagi sebenarnya. Kan? Ini tasawuf sebenarnya. Bukan tasawuf ni maksudnya kita seorang-seorang je beramal. Itu tak betul. Kan? Kalau Rasul dengan para sahabat dia mereka je nak masuk syurga, nescaya Islam takkan sampai ke tanah Melayu. Kan? Islam tak sampai di Parsi, Islam tak sampai di Rom, sampai berhunus pedang, bermati-matian, berapa ramai gugur syahid sampai ke Rom, sampai ke Parsi. Tujuan apa ni? Sampai berjuang, sampai ada yang mati sebab nak tegakkan agama Allah. Dah mereka suka bergaduh, bukan masalah suka bergaduh, tapi nak tegakkan agama Allah di atas muka bumi. Tapi mendapat tentangan, maka hadap. Macam ayat yang kita baca dalam kisah perang Badar itu, fala tuwalluhumul adbar. Kalau mereka serang kamu, maka kamu jangan berpatah balik. Hadap. Bukan makna kita suka gaduh, tak, tapi untuk menegakkan kebenaran. Kalau itulah jalan yang terpaksa kita tempuhlah. Kalau tak ada jalan lain, tapi kalau ada jalan lain, cari jalan yang lebih elok dulu. Contohnya macam negara kita. Kita nak tegakkan kebenaran, ada tentangan. Tapi bolehkah kita terus dengan angkat pedang lawan mereka? Belum lagi, kerana ada jalan lain. Apa jalan? Muwajahah silmiah. Apa jalan dia? Jalan dengan cara menyampaikan ilmu, dengan cara masuk parti politik, kemudian kita cuba ambil kuasa kerajaan tu. Dengan cara pilihan raya. Maka itu namanya muwajahah silmiah. Jadi belum tiba untuk sampai nak angkat pedang sebab belum kesesuaiannya. Dia begitu. Sebab tu kena faham.
Jadi orang yang berjuang dalam parti politik ni bukan semata-mata kerana nak politik, tapi kerana nak menegakkan agama Allah. Maka kalau itulah niatnya, perjuangannya ikhlas, maka Allah terima pahala yang besar. Dan kalau gugur dalam perjuangannya, insya-Allah gugur sebagai syahid. Itu yang kita duduk dalam parti ni. Bukan sebab nak jadi menteri besar ke apa, tak, tapi ni tujuan dia. Biar kita clear, biar kita faham. Jangan ngaji politik letak tepi, tak kena, tak betul cara tu. Menghadapi kepayahan pada menyampaikan ajaran-ajaran dan hukum-hukum agama kepada umatnya, sampaikan kepada umat. Oleh yang demikian, tiap-tiap rasul itu mestilah bijaksana dan pintar pada mencari jalan bagi menyampaikan ajaran-ajaran. Jadi kalau rasul kena sampai, mesti automatik rasul tu mestilah bijak. Maka bawa datang al-fatanah. Sebab apa kena bijak? Sebab mesti dia kena tahu cara macam mana nak sampai. Sebab bukanlah aku tak kira janji aku sampai. Bukan, mesti ada kaedah dipanggil uslub. Jangan main tibai je, aku tak kira. Orang nak dengar, tak nak dengar, lantak dia, aku tetap sampai. Bukan macam tu. Kena ada uslub dia. Macam mana nak tarik perhatian orang. Lepas tu kadang-kadang ada ulama kita, ada ustaz kita, dia banyak-banyak pendekatan. Ada yang pendekatan tarik anak muda, kan? Nak kerana supaya uslubnya betul. Bak kata Tok Guru, kuncinya, kalau kunci tu betul, pintu baru boleh buka. Tapi kalau kunci tak betul, pintu tu takkan boleh buka. Pintu tu ibarat hati-hati manusia ni. Kalau kita cocok kunci ni betul, hati dia akan terbuka untuk nak ikut pada ajaran Islam. Yang ni yang kita nak belajar. Tapi sayanglah, kan, kita pun mungkinlah kurang kesungguhan. Kalau kita sungguh, insya-Allah nak kelas uslub dakwah Tok Guru dulu. Tok Guru jalan separuh aja. Sayang tu kelas tu penting. Untuk macam mana kaedah kita nak menyampaikan agama Allah di atas muka bumi ni. Dia ada cara-cara kaedah dia dan sebagainya. Kan? So lepas habis PKP ni, kan, kita kena minta kat guru. Dia ilmu ni kena minta. Jangan tunggu Tok Guru tak buka kelas. Tak ada, tak boleh. Kan? Tok Guru pernah dia duduk kat rumah. Kan? Isteri Tok Guru tanya, abang tak pergi buat kelas uslub dakwah? Depa tak tanya pun. Depa tak minta. Maknanya maksud apa? Tak ada kesungguhan. Jadi siapa yang rugi? Tok Guru rugi ke kita rugi? Kita rugi. Sebab ilmu pada Tok Guru tetap kekal ada di Tok Guru. Dah kita bertambah dah ilmu, tak bertambah. Jadi yang rugi kita. Sebab tu ilmu ni perlu diminta. Ilmu ni perlu diminta. Al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu tu mesti kita yang dicari dia, bukan dia cari kita. Kalau ilmu yang dia cari kita, selalunya kurang berkat. Sebab tu kita tengok orang yang mengaji di pondok dengan mengaji di masjid surau, bukanlah kita merendahkan orang mengaji masjid surau, tapi kefahaman ilmunya lebih cepat orang yang mengaji di pondok. Kerana apa? Orang yang mengaji di pondok, dia yang cari Tok Guru. Dia yang keluar daripada rumah dia, hijrah melangkau negeri tempat tinggal dia, pergi duduk dengan guru dia untuk menuntut ilmu dengan guru dia. Berbanding guru yang datang ke tempat kita. Nak? Itu pun nyanda pula kat tiang pula tu. Nampak? Kita tak bawa, Tok Guru bawa kita. Dah macam mana nak jadi alim gitu? Kan? Doakan main. Taklah jadi alim, masuk syurga. Syurga mana nak buka kalau macam tu malah balok gitu. Bagi menyampaikan ajaran-ajaran dan hukum-hukum dan pada menjawab dan memberi penerangan dalam sekalian perkara-perkara itu. Jadi Rasul mestilah seorang yang bijak sebab dia nak jawab persoalan dan sebagainya, permasalahan, isu-isu. Sebab apa saja yang berbangkit mesti orang akan tanya pada Rasul. Jadi Rasul mesti bijak. Jadi sekarang ni Rasul dah tak ada, Nabi dah tak ada, siapa ganti? Alim ulama. Maka ulama dia kena bijak. Jadi bukan hanya bijak dalam ilmu agama ni, bijak dalam serba-serbi. Itulah ulama yang tepat sebenarnya. Macam kita bersyukur adanya Tok Guru Haji Hadi. Bukan setakat alim dalam ilmu agama, alim dalam segala ilmu corak, macam mana nak tadbir negara apa sebagainya, siasahnya, politiknya, strateginya, semua ada dalam ilmu beliau, insya-Allah. Kan? Jadi yang ni lah ya, sepatutnya kita kena dalami. Lepas tu kita pesan juga, walaupun kita mengaji pondok, menadah kitab-kitab lama, kitab-kitab kuning, tapi jangan sampai kita terlepas pandang terhadap isu-isu semasa. Kita kena ambil tahu juga supaya pondok sealiran dengan keadaan. Kan? Bukan dari segi trennya, bukan pakaiannya, pakaian tetap pakaian pondok, tapi pemikirannya. Dia tahu juga apa yang berlaku kat luar sana. Dari sudut barang dalam negara atau luar negara. Tahu apa isu besar, apa isu dan sebagainya. Kena ambil tahu juga supaya kita tak ketinggalan zaman. Sebab kita sedih lah juga kadang-kadang bila orang kata, orang ngaji pondok erti apa?
Nak nadah kitab bila reti talqin mayat gitu. Kita jawab balik, memang mayat kau nak diri nak talqin. Oh, geram. Nampak? Makna kata, tapi kadang silap kita juga sebab kita tak ambil berat. Jadi kita pesan sahabat-sahabat, walaupun kita nadah kitab, tapi biar kita reti juga hal-hal kat luar sana supaya orang pandang pondok ni levelnya tinggi. Ini antara cita-cita ana lah. Cita-cita Tok Guru nak jadikan kawasan pondok ni perkampungan sufi. Dulu lagi Tok Guru sebut, Tok Guru nak jadikan perkampungan sufi. Tok Guru galakkan orang ramai duduk di sini buat kampung. Macam Arkam tu, dia buat kampung, buat rumah-rumah. Lepas tu kita duduk dalam perkampungan ni, kita jual sama-sama, kita berniaga sama-sama kita. Jadi sebuah kehidupan di sini. Itu cita-cita Tok Guru. Antara cita-cita ana pula, ana nak jadikan pondok kita ni sebagai pusat, terutama 3 kawasan berdekatan kita dulu, yakni Berwas, Pantai Remis dengan Sungai Kerang ataupun Terung. 3 kawasan ni tumpuannya sini. Jadikan pondok kita seperti pusat Islam. Apa maksud ana pusat Islam? Apa saja yang berkait dengan agama, orang akan cari kita. Contoh, aku nak buat sembelih korban lah. Kat mana ada? Tu pondok Kiam ada? Pondok Anur ada? Ataupun aku nak buat akikah lah. Nak tu pondok dia daripada kambing. Aku ni anak aku kena saka ni, kena orang buatan orang ni. Oh, ada ustaz kat sana boleh ruqyah. Aku rasa sengah-sengah badan nak bekam lah. Sana ada ustaz boleh bekam. Jadi semuanya tuju sekolah kita. Itu cita-cita anak. Supaya bila orang tertumpu pada kita, kita dapat berkhidmat dalam masyarakat. Bila kita dapat khidmat dalam masyarakat, maka masyarakat akan pegang kita. Bila masyarakat pegang kita, soklah manalah tahu kalau berlaku orang nak apa-apakan sekolah kita, bukan setakat kita yang akan pertahankan, masyarakat sekeliling akan pertahankan. Kerana apa? Kerana mereka memerlukan kita. Kita nak buat begitu. Jadi sebab itulah ana galakkan para sahabat, apa saja peluang ilmu yang ada, ambil. Nah, walaupun bahagian dunia, macam Abang Am kita ambil bahagian cara nak buat siling, cara nak buat rumah dan sebagainya, itu bahagian dunia. Tetapi dia belajar juga, tapi gunakan untuk bahagian akhirat. So kalau ada orang kampung sini nak renovate rumah, tu ada Ustaz Am nama dia. Ustaz pun pandai tukang. Orang pandang pondok ni kelas, pondok hebat. Tak ada orang pandang pondok lekeh. Nah, macam-macam kita boleh buat ni, boleh buat tu. Nah, rambut serabut sangat, panjang sangat, nak gunting lah. Ustaz Wan ada. Contoh. Tengok Ustaz Wan pun rambut panjang. Tak. Dia gunting rambut orang, dia pun tak sebab gunting rambut dia. Itu contoh. Ni macam-macam, pelbagai kan. InsyaAllah, ruqyah ada. Jangan pandang ustaz ni semata-mata baca kitab ceramah je. Dah, ustaz ni luas. Sekarang ni anak ada ikat MOU dengan syarikat travel. Kan, syarikat bawa pergi umrah. Jadi kalau kita ngaji betul-betul, ana dah minta kat dia dah. So kalau ana pergi umrah, ana nak bawa seorang untuk nak dididik kat sana macam mana nak jadi mutawif. So dia memang ana pun dah materai perjanjian dengan syarikat tu bahawa di Perak kita lah sebagai wakil syarikat dia. Jadi kalau orang nak pergi umrah, orang datang kat sekolah kita minta bawa. Tapi yang bawa depa lah, yang urus depa. Cuma ni kita sebagai wakil. Jadi kat situ kita boleh ada income dan sebagainya, orang pun kenal. Jadi macam-macam kita boleh buat. Kan? Jangan jumut, jangan kepala kita ni sempit. Aku tak pandai baca kitab, gagal aku. Dah, bukan mesti baca kitab, banyak lagi peluang ada. Tapi semuanya jalan kepada syiar agama Allah, insya-Allah. Kan? Jangan putus asa. Macam-macam. Jadi sekadar tu dulu, minta maaf malam ni terlajak sikit. Bukan terlajak sikit, banyak. Tak apa kan. Dia ujian 10 malam terakhir memang berat sikit. Kita lambat sikit lah. Tarawih malam ni malam habis. Tak apalah, sekejap lagi imam baca sikit-sikit lah. 3 ayat dah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. InsyaAllah apa yang kita belajarkan, moga-moga kita amalkan, insyaAllah. Allah berikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, insyaAllah. Jadi sekadar tu, dan kalau ada kesempatan masa, kita sambung Ustaz 26. Ana pun tak tahu bila nak balik ke kampung ni. Jadi tak tahulah lepas ni ada kelas lagi ke tidak. Kalau tak ada, kita tangguh setakat ni lah. Kalau ada, insyaAllah lah. Jadi gitulah. Jadi sekadar tu dulu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana amalas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.